hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Pengumuman waktu berbuka puasa ini dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Sekarang disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 21 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 3 Mei 2021. Seluruh negeri Perlis 7.28 minit malam. Negeri Kedah Zon 1 Kota Star, Kubang, Pasu dan Pokok Sena 7.27. Zon 2 Pendang, Kuala Muda dan Yan 7.26. Zon 3 Padang Terap dan Sik 7.26. Zon 4 Baling 7.25. Zon 5 Kulim dan Bandar Baharu 7.25. Zon 6 Langkawi 7.29. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.30. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.26. Negeri Perak Zon 1 Tapah, Slim River dan Tanjung Malim 7.21. Zon 2 Ipoh, Batu Gajah, Kampar, Sungai Siput dan Kuala Kangsar 7.23. Zon 5 Teluk Intan, Bagan Datuk, Kampung Gajah, Seri Iskandar, Beruas, Parit, Lumut, Setiawan dan Pulau Pangkor 7.23. Zon 6 Selama, Taiping, Bagan Serai dan Parit Buntar 7.25. Zon 7 Bukit Larut 7.28. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.20. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.20. Zon 2 Kuala Selangor dan Sabak Bernam 7.22. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.20. Negeri 9 Zon 1 Tampin dan Jempol 7.15. Zon 2 Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Jelebu 7.17. Seluruh negeri Melaka 7.16. Negeri Johor Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan 7.9 minit. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.10. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkat dan Segamat 7.13. Negeri Pahang Zon 2 Rompin, Pekan, Muazzam Shah dan Kuantan 7.13. Zon 3 Maran, Cenu, Jengka, Termeloh, Berat dan Jerantut 7.16. Zon 4 Bentong, Raup dan Kuala Lipis 7.18. Zon 5 Genting Sempah, Jana Baik dan Bukit Tinggi 7.21. Zon 6 Bukit Fraser, Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.26. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 7.15. Zon 2 Besut dan Setiu 7.17. Zon 3 Hulu Terengganu 7.16. Zon 4 Kemaman dan Dungun 7.14. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baharu, Bacok, Pasir Putih, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Kerai dan Gua Musang 7.20. Negeri Sarawak Zon 2 Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi 6.30 minit petang. Zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau dan Meludam 6.41. Zon 8 Kuching, Bau, Lundu dan Sematan 6.44. Negeri Sabah Zon 3 Sempurna, Selabukan, Kunak dan Lahad Datu 6.14. Zon 4 Tawau, Balong dan Kalabakan 6.16. Zon 7 Tuaran, Tamparuli, Penampang, Kota Kinabalu, Putatan dan Papar 6.25 minit petang. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 21 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 3 Mei 2021. Selamat berbuka puasa dari kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman waktu berbuka puasa itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus.
Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar ini dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Hargai sumber air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan perbentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. Daripada Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, pernah ditunjukkan kepadaku kesemua amalan umatku, sama ada yang baik dan yang buruk. Aku mendapati antara amalan yang baik ialah membuang sesuatu yang menyakitkan di laluan perjalanan. Aku juga mendapati bahawa antara amalan yang buruk ialah membuang kahak di masjid kemudian tidak dikambus, tidak dibersihkan. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perihal amalan seluruh umatnya, sama ada baik atau buruk, termasuk kebaikan membuang sesuatu yang menyakitkan di laluan perjalanan. Frasa membuang kahak di masjid adalah perbuatan buruk yang perlu dihindarkan kerana meningkatkan risiko kesihatan selain mencemar dan menjejaskan keharmonian kawasan persekitaran masjid. Selain mengotorkan, kahak yang mengandungi makroorganisma yang sebahagiannya boleh menyebarkan penyakit berjangkit terutama kepada jemaah yang lemah imunitinya. Dua konsep penting dalam Islam iaitu tidak mengotorkan dan membersihkan kotoran perlu difahami dengan sebaiknya sebagai asas pelestarian alam sekitar. Dalam konteks yang lebih luas, tanggungjawab tidak mengotorkan dan membersihkan kotoran ini perlu difahami secara menyeluruh, melibatkan kawasan dalam masjid, perkarangan dan persekitaran masjid, termasuk kawasan perumahan, tapak industri, bandaraya, sungai, hutan, padang pasir, laut dan atmosfera. Keseluruhannya perlu bersih dan tidak dikotorkan kerana semua tempat tersebut adalah sebahagian bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan untuk manusia sejagat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 64 yang mafhumnya, segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaannya dan sesungguhnya Allah dialah jua yang maha kaya lagi maha terpuji. Justru hendaklah kita menjaga alam sejagat ini supaya ianya dapat dimanfaatkan oleh manusia keseluruhannya. Disampaikan oleh Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof daripada buku 40 Hadis Pelestarian Alam Sekitar, tulisan bersama Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar sebentar tadi dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Selamat mengimarahkan Ramadan dan hargailah sumber air bersih. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan perbentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir.
أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Tenangkan pikiran anda dengan Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami, yang baru buka radio pada waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini, masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur, Alhamdulillah. Melepasi jam 5 petang, insyaAllah kita nak ucapkan kepada anda semoga jaga diri baik-baik, jaga kesihatan dalam apa jua laluan yang anda sedang tempuhi, insyaAllah. Dan di petang-petang macam ni juga ada yang dah pun buat persiapan sebenarnya untuk nak membawakan juadah berbuka puasa nanti. Pun kita kena ingat juga kesihatan kita, ambil makanan-makanan yang memberikan kesihatan yang terbaik untuk tubuh badan kita. Bersederhana dengan lebih-lebih. Itu penting tu. Ya, insya-Allah. Ada yang kalau bawa lebih-lebih tu bolehlah sedekah kepada siapa-siapa di jalan atau jiran-jiran, boleh bertukar juadah, insya-Allah. Dan selain kita menjaga kesihatan, kita menjaga hati juga lah. InsyaAllah sebentar saja lagi kita akan bersama vaksin hati, rancangan petang ini setiap hari Isnin, insyaAllah. Ya, kita akan dengarkan lagi perkongsian dari yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Dan kita nak sambung lagi bincang-bincang kita di bahagian yang ketiga dah. Tajuk kita Ramadan, bulan penyelesaian konflik rumah tangga. Kita hayati lagi apa tipsnya pula selepas ini, InsyaAllah. Dan untuk para pendengar, insyaAllah kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Para pendengar boleh tonton di situ. Dan untuk pertanyaan soalan, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, nantikan sama-sama rancangan vaksin hati selepas ini dan kekalkan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nilai-nilai bersama IKIM. Adil. Dari segi istilah, adil bermaksud memberi atau menunaikan hak kepada empunya hak tadi. Ia adil juga dimengertikan sebagai meletakkan sesuatu itu pada tempatnya yang sebenar. Saya difahamkan, sifat adil atau keadilan disebut sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Dalam satu ayat, Al-Quran menekankan agar insan beriman tidak terpengaruh oleh kebencian terhadap sesuatu pihak sehingga mereka terdorong untuk berlaku tidak adil atau menzalimi seseorang atau suatu pihak. Dan perkara ini ditegaskan dalam ayat yang berikut, iaitu surah Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan
kerana Allah lagi menerangkan kebenaran. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Ayat ini jelas menyuruh manusia berlaku adil dalam semua perkara dan dalam apa jua keadaan, hatta terhadap musuh atau orang yang kita benci. Petikan ucapan pengerusi IKIM yang amat berbahagia Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid. Dengan aplikasi MyTMB, anda boleh mengurus akaun dan memantau penggunaan elektrik anda pada bila-bila masa di mana sahaja. Muat turun aplikasi MyTMB di Apple App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Rancangan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tenaga Nasional. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini. Masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Syukur kita dapat lagi bersama bertemu menerusi di ruangan destinasi pada petang ini, dan kita teruskan lagi siaran kita di setiap hari Isnin petang. Kita ada rancangan vaksin hati. Kita nak belajar bagaimana tips dan juga panduan untuk terus nak menyusun emosi kita ini supaya tenang, bahagia bersama dengan pasangan suami isteri, termasuk juga akan terus membina mahligai rumah tangga, membina keluarga yang indah, yang baik-baik, insya-Allah. Dan kita pada waktu ini bersama tetamunya untuk vaksin hati bersama Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz atau Tuan Fazli Aziz di talian pada waktu ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. DJ Syafiq, DJ Mona, sihat Macam biasa. InsyaAllah sihat. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur Tuan, terima kasih kekal bersama kita di petang ini untuk membawakan lagi perbincangan yang kita bawakan di setiap hari Isnin petang. Dan rancangan vaksin hati anda boleh sama-sama tonton di Facebook Live IKIM FM. Kalau ada pertanyaan, ada persoalan, ini ruang juga kita sediakan kepada anda. Mona? Boleh hantarkan melalui WhatsApp kunci 0112900400 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, betul. Dan di petang ini kita kembali membawakan perbincangan kita, Muna, menerusi siaran untuk hari ini di bahagian yang ketiga dah. Ya, itulah banyak sangat yang kita perlu belajar sebenarnya, tapi kita perlu belajar sedikit-sedikit. Untuk kita boleh apply juga, insya-Allah. Ya, bahagian ketiga, Ramadan, bulan penyelesaian konflik rumah tangga. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini sebagai mukadimah bersama Tuan Fazli Aziz, silakan. Selepas kita dapat Oscar tu, apa yang kita dapat? Bagus DJ Mona, ingat lagi ya. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, alhamdulillah, segala puja dan pujian layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih lagi dapat berkongsi dan berbincang dalam segmen vaksin hati hari ini, dan saya nak mengajak para penonton yang menonton melalui Facebook Live tu, kalau boleh kita pakat share ramai-ramai, insya-Allah, sebab mungkin ada di kalangan jiran kita, sahabat Facebook kita yang sebenarnya masih lagi dalam konflik, yang masih lagi belum selesai dalam rumah tangga. Manalah tahu dia tonton rancangan ini, insya-Allah dia boleh mengambil tindakan. Sebab kita bulan Ramadan ni, Syafiq, tinggal berapa hari saja lagi ni? Ya, betul. 10 hari ke 9 hari ni. Kita rasa macam sekejap betul masa berlalu kan. Dan saya rasa sebenarnya kita rasa dah cukup selesa dah dengan Ramadan ni sebenarnya. Bila kita dah dalam keadaan sekarang kan, kita selesa dengan keadaan berpuasa, kita selesa dengan keadaan kita tidak terlalu banyak
berfikir pasal makan kan. Kemudian kita selesa dalam keadaan emosi kita lebih tenang dalam bulan Ramadan. Jadi nak kena ambil peluang cepat-cepat untuk kalau ada konflik dan isu selesaikan dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Dan kita nak sambung lagi perbincangan kita yang lepas. Kalau anda masih ingat, kita bincang mengenai dengan Oscar. Kan Oscar. Cuma yang kita tak bincang detail pada minggu lepas adalah yang A. A apa dia? Action. Okey, saya sentuh sedikit sebenarnya bila kita dah bincang tentang outcome apa yang kita nak dapat kan. Kemudian keadaan semasa situation kita bagaimana kan. Jadi yang penting sekarang adalah kita nak mengambil tindakan. So apa tindakan kita nak buat bila ada konflik? Salah satu antara perkara yang paling penting dalam penyelesaian konflik adalah perbincangan. Kan? Perbincangan. Jadi macam mana kita nak bincang dengan cara yang betul? Okey. So bila kita sebut kata perbincangan, dia mesti ada persediaan untuk berbincang. Kan? Sebab dialah kadang-kadang dia macam ni. Konflik yang timbul ni dia kadang-kadang bukan konflik yang timbul satu benda tu dan terus menjadi besar, tidak. Kebiasaannya dia terkumpul, kebiasaannya. Kan? Kebiasaan terkumpul lalu menjadi besar. Dan bila konflik tu dah jadi besar, masing-masing ada sangkaan masing-masing. Kan? Contoh, saya bagi satu contoh, kita sebut secara umum sikit. Contoh, suami dia rasa terasa hati dengan isteri sebab dia kata isteri susah nak layan dari segi keperluan seksual dia, contoh keperluan batiniah dia, keperluan batin dia, kan? Tapi isteri pula dia kata suami dia ni tak layan dia dari segi emosi, tak bercakap, tak menzahirkan kasih sayang tu, kan? Jadi masing-masing mengharap. Sedangkan orang perempuan, dalam bahasa yang mudah, orang perempuan dia untuk melakukan hubungan intim dia mesti rasa disayangi. Itu orang perempuan, dia mesti rasa disayangi, rasa dihargai. Sebab apa? Hubungan tersebut, hubungan intim ni adalah ekspresi emosi. Kan? Perasaan sayang, kemuncak dia apa dia? Inilah dia. Ekspresi cinta kita katakan ni. Tapi pada orang lelaki mungkin berbeza. Orang lelaki itu adalah keperluan biologi dia kan. Kadang-kadang waktu biasa tak nak bercakap pun, tapi bila nak benda tu baru dia baik, kena dekat, melekat kan. Kan orang perempuan biasa dia faham dah tu. Kan? Jadi sebab itu dia mesti dibincang. Sebab apa? Untuk mengelak salah faham. Sebab orang ni faham puncanya A, suami faham puncanya A, isteri faham puncanya B. Jadi selagi tak dibincang, dia tidak ada satu persefahaman mengenai punca sebenarnya apa. Jadi sebab tu kita nak bincang. Okey, so apa persediaan dia? Persediaan dia. Okay, yang pertama, bila kita ini untuk aspek persediaan dia. Yang pertama, kena tetapkan matlamat dulu. Kan? Kenapa kita nak bincang? Okay, kita nak bincang sebab kita nak selesaikan. Kenapa kita nak selesaikan? Sebab kita sayang. Kita sayang pasangan kita. Dan kita tak selesa pun dalam keadaan ada konflik ni, ada benda yang tak settle. Kita tak tenang pun. Kan? Hati kita sentiasa terfikir. Sebab apa? Itulah tanda sayang. Kalau tak sayang, tak fikir pun. Kalau tak sayang, lantak dia lah, biar je lah. Carilah orang lain senang. Susah apa sekarang kan? Kalau nak buat sekarang, kalau contoh, dalam zaman sekarang ni kan, kalau sekadar nak cari kekasih gelap, kan? Suami gelap, isteri gelap, contoh kan? Dia bukan susah sekarang ni. Tetapi disebabkan perasaan sayang, jadi matlamatnya okey, kita nak selesaikan. So dalam kepala kita mesti ada bila kita nak bincang, ya Allah, aku nak selesaikan kerana aku nak selamatkan rumah tangga. Dia mesti ada tu, mindset tu. Okey. Yang kedua adalah kita mesti menguruskan jangkaan terlebih dahulu. Kan, menguruskan jangkaan. Jangan ingat bila kita bincang, okey, ini sebelum perbincangan lagi ni, ini belum bincang lagi ni. Jangan ingat bila kita nak start bincang, okey, dia terus berubah, terus berlaku tingkah laku daripada berubah 360 darjah immediately. Tak ada. Tidak. Tak ada maknanya. Ambil masa tu. Tak ada. Itu macam robot petik switch tu, bertukar mood dia. Tidak, mana kena uruskan jangkaan supaya jangan terletak terlalu tinggi. Okey, kena bersedia. Maknanya kita kena bersedia dengan kemungkinan dia akan menjadi perbincangan akan menjadi perbincangan yang stressful, yang tertekan kan. Ada kemungkinan. Jadi kena bersedia. Kan? Sebab itu bila kita dah bersedia, barulah kita akan pergi dengan cara yang paling sesuai. Kan? Sebab apa? Jangkaan kita mesti betul. Ya, menguruskan jangkaan. Yang ketiga, kita kena menerima sekiranya perbincangan tersebut menjadi perbincangan yang stressful. Tadi bersedia. Tapi dalam masa yang sama juga kita kena menerima. Sebab kalau kita tak terima, kan bila perbincangan jadi stres katakanlah ya. Maka kita pun akan jadi stres juga. Jadi stres bertemu stres, 2 kali stres. Stres jadi saiz besar. Kan? Jadi akhirnya perbincangan menambah buruk keadaan. Okey. So, tapi bila kita sudah bersedia, okey, ini tadi kita cerita tentang jangkaan kan. Perbincangan ini akan jadi stres. Dan kita pun akan terima. Kalau jadi stres pun tak apa, kita terima. Cuma yang penting, kita lebih terkawal emosi kita lebih tenang menghadapi perbezaan tadi.
keadaan yang stres tadi. So kalau kita tenang, insya-Allah pasangan kita boleh terpengaruh dengan cara kita. Dia sebenarnya dia jadi huru-hara ni macam ni. Suami tak tenang, isteri dia tengok suami tak tenang, dia makin provoke. Ataupun sebaliknya lah kan. Isteri jadi bila salah seorang tidak mampu bertenang, keadaan akan jadi huru-hara. Jadi dia mesti salah seorang mesti tenang. Apatah lagi yang lagi bagus kalau dua-duanya tenang. Itu kita bercakap dari segi persediaan dulu. Belum bincang lagi ni. Kan? Belum bincang lagi. Belum start discuss lagi. Baru tengok emosi baru dalam perjalanan ni. Baru perjalanan. Baru tengok emosi perasaan dulu kan. Ya Allah. Betul. Okey, yang kedua, tapi topik besar tadi nombor satu yang besar adalah persediaan. Okey, yang kedua, tajuk besarnya juga adalah timing and location. Masa dan juga tempat. Ini pun kena bersedia dan juga kena urus. Sebab apa? Kalau kita tak urus dari segi masa dan tempat, dia juga akan mengganggu perbincangan. Kadang-kadang suasana tak sesuai. Okey, kita tengok apa yang perlu kita tentukan. Okey, yang pertama adalah rancang masa yang betul. Bila masa yang sesuai. Kan? Janganlah suami baru balik, suami ni buruh. Kan? Baru lepas buat rumah. Baru sudah letih ni nak balik rumah, sampai depan pintu, "Abang, kita mesti bincang." Sudah. Itu bukan masanya. Betul. Kan? Maknanya kena cari masa yang sesuai. Apa maksud masa yang sesuai? Waktu bila emosi pasangan kita dan kita ni paling stabil. Kan? Biasa dia akan elakkan 4 tadi lah halt. Apa dia? Waktu lapar. Waktu lapar ni janganlah bincang waktu lapar. Kan? Emosi tengah tak stabil. Waktu bila? Waktu tengah marah, anger. Kan? Waktu orang tu tengah marah, katakan tengah marah jiran sebelah. Contoh. Janganlah ajak bincang waktu tu sebab emosi tengah tak stabil, walaupun bukan marah kat kita tapi marah kat orang lain, tetapi emosi tengah tidak stabil, dia boleh cepat berubah pengaruh. Okey. Yang ketiga, waktu L ni apa? Loneliness. Waktu keseorangan kan, waktu dia tengah sepi dan sunyi, tengah orang kata apa, tengah waktu nak bersendiri kan. Jadi kan jangan kacau, biar je lah waktu tu. Kan? Dan yang ketiga adalah waktu dia letih, tired. Jadi waktu letih ni jangan kita bincang lah, ajak bincang waktu letih. Waktu kita pun contohkan, jangan kata suami, isteri pun kan balik daripada kerja dah pengarah jabatan, ketua jabatan. Kan balik rumah pula, suami mungkin kerja di jabatan yang sama sebagai dispatch contoh. Sekarang ni banyak jabatan tu kan. Isteri jabatan besar, suami jabatan kecil dalam satu pejabat. Tak ada masalah, tak ada isu pun. Tapi disebabkan letih sangat, arahan daripada pejabat bawa balik rumah. Aduh. Sambung arahan kat rumah. Sambung arahan daripada pejabat bawa balik rumah. Kan? Sebab apa jawatan tu kekal lagi? Sebab apa tengah letih. Jadi jangan bincang pada waktu itu. Okay. So lepas ni kita akan bincang lagi apa lagi waktu dan timing sesuai. Sebab saya tengok Syafiq dan DJ Mona dah pandang saya dengan penuh harapan supaya kita rehat seketika. Betul. Ya, betul. Untuk bagi Tuan Fazli tarik nafas sikit untuk kita nak sambung dengan semangatnya insya-Allah selepas ini. Para pendengar, kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dalam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan tenaga elektrik secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Tutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, tetapkan suhu penyaman udara pada 24 darjah Celsius dan gunakan lampu LED bagi menjimatkan tenaga. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan.
Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati. Betul, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Dan kita nak teruskan lagi perbincangan kita di hari ini di bahagian yang ketiga dah, iaitu Ramadan, bulan penyelesaian konflik rumah tangga. Jom sambung semula, Tuan. Silakan, Tuan. Ya. Cuma saya tergelak sikit lah ada komen dekat Facebook ni. Dia kata contoh semua isteri ekstrim ni. Tak ada. Saya suka untuk berpesan macam ni kan. Bila kita cerita tentang rumah tangga, jangan jadikan perbincangan isu rumah tangga ni sebagai satu peperangan gender. Kan antara jantina kan. Kadang-kadang contoh yang saya bagi topik terlintas saja. Kan sebab terlintas ni pun sebab apa? Pengalaman kita berdepan dan juga pengalaman kita menggalakkan sesi dah kan. Betul. So saya sebab tu bila contoh bila isu apa-apa isu jangan jadikan okey nak pukul rata semua lelaki macam ni. Pukul rata semua perempuan macam ni. Tidak. Jangan. Kan? Contoh kita kata lelaki ego. Memang kita sebut lelaki ego. Tetapi sebenarnya jangan lupa orang perempuan pun ramai ego. Ya kan? Orang perempuan ramai yang ego. Bahkan sebenarnya sebab tu saya kata saya lebih suka berfokus kepada bila isu ini adalah secara individu. Secara individu. Sebab yang menentukan kebahagiaan rumah tangga ni, bukan menentukan, maksud saya yang mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga ni adalah kualiti individu yang ada dalam tu. Kan? Sebab tu maaf saya sebut secara terbuka, sebab itu kebahagiaan rumah tangga dia bukan ditentukan oleh bilangan isteri berapa orang. Monogami bahagia, poligami bahagia. Dua-dua ada bahagia. Kan? Saya pernah tengok orang monogami tak bahagia pun walaupun isteri seorang je ataupun suami seorang. Suami memang seorang lah kan. Kan? Tapi saya juga tengok orang poligami yang bahagia, sangat bahagia. Bahkan lebih bahagia daripada orang yang monogami. Sebab itu pada saya jangan kita letakkan apa sahaja isu rumah tangga ni, ini sebab orang lelaki, ini semua punca orang perempuan. Jangan. Sebab apa? Ia bergantung pada kualiti individu. Ini pandangan saya lah. Okey. So kita sambung lagi sedikit perbincangan mengenai dengan timing dan lokasi ni. Apa lagi bila kita nak buat ni, nak bincang ni, bila waktu yang sesuai. Okey. Seterusnya adalah tentukan tempat. Tempat pun kena tentukan. Tempat ni kena pastikan tempat yang kita nak bincang ni kondusif. Kan? Boleh tak bincang kat rumah Cik Fazli? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tengah bincang dengan suami kan, bincang dengan suami tengah bincang dengan isteri, anak baling telefon, pam kan. Anak buka YouTube kuat-kuat tiba-tiba kan semua kan. Bukan anak seorang, anak 7 orang pula tu dalam rumah satu. Memang tak boleh bincang lah. Kan? Tapi boleh tak nak buat dekat restoran? Boleh, asalkan tempatnya kondusif. Kan? Pilihlah restoran yang betul kalau nak bincang kat restoran sebab nak elak daripada gangguan anak-anak. Jangan pula kat kedai mamak kan. Kita tarik on satu di sini. Ini memang tak tenang untuk bincang. Jadi tak boleh fokus juga. So cari tempat yang betul. Okey. Yang ketiga, jangan secara spontan. Jangan secara spontan. Dia kena plan. Kenapa? Sebab kita nak pasangan kita bersedia dan kita juga bersedia. Sebab apa? Sebab kita bersedia ni untuk supaya emosi kita berada dalam keadaan yang terbaik untuk bincang. Kan? Sebab ada spontan, mungkin tengah fikir benda lain, dia tengah sibuk benda lain, tiba-tiba ajak bincang. Mungkin masanya sesuai. Kalau ada rezeki sesuai lah. Kalau bukan rezeki memang kita nampak macam tak sesuai, tapi kita nampak macam sesuai tapi rupanya tak sesuai. Sebab apa? Husband kita tengah fikir masalah tempat kerja. Isteri kita tengah fikir tentang masalah pusat jagaan anak-anak dan sebagainya, macam-macam isu. Jadi sebab itu jangan spontan. Okey. So dan yang keempat, jangan manipulasi ataupun set perangkap. Perangkap pula set. Okey. Contoh ajak suami ajak isteri, jom kita tengok wayang yang. Tengok wayang contoh. Rupanya sampai dekat wayang, tak boleh tengok wayang pun, dia ajak bincang tengah tengok wayang. Tak kena masa tu. Tak kena masa, tak kena time. Kan? Bukan suami yang bising, orang yang dalam wayang tu yang bising. Itulah. Nak tengok cerita ke, bayar tiket ke apa? Kan? Untuk tengok cerita ke, untuk apa kan? Okey. Ataupun ajak masuk dalam kereta, ingat nak pergi tempat lain, ajak pergi kedai beli barang je. Sekali rupanya nak ajak bincang dalam kereta. Dia ada pro and cons lah. Tapi pada saya, biarlah betul-betul pasangan kita juga bersedia, kita juga bersedia. Jangan kita saja bersedia, pasangan kita tak bersedia. Kan? Sebab untuk bincang benda yang penting dalam rumah tangga, benda yang besar dalam rumah tangga, dia mesti memerlukan komitmen dan juga persediaan kedua-dua pihak. Ini benda besar. Kita nak selamatkan rumah tangga. Ni tak bincang lagi ni. Okey, baru kita nak masuk tentang bincang. Okey. So, bagaimana nak bincang? Strateginya macam mana? So, kalau nak bincang, saya cadangkan pertama sekali, kan, buka dengan doa. Buka dengan doa. Kan? Husband nak ajak isteri bincang. Yang
kita itulah abang kita nak bincang benda ni. Abang ingat sama-sama kita minta Allah bagi kita tenang hati Jadi abang baca doa lah. Baca doa, insya-Allah. Dan kalau boleh baca dalam keadaan kita faham lah. Satu, kita ikut adab berdoa dengan puji Allah, selawat Nabi, kan. Kemudian ambillah doa-doa yang asar pada Nabi, ataupun doa yang ada dalam Al-Quran, kan. Kemudian kita doa luahan perasaan dalam hati kita. Ya Allah, kami nak bincang pada petang ini, ya Allah, kerana kami saling menyayangi antara satu sama lain, ya Allah. Maka tenangkan emosi kami, ya Allah. Bagilah kami jalan keluar yang kami dapat melengkapi kelemahan kami secara bersama, ya Allah. Kan lain tu. Mana kita nak start tu, kita dah prepare. Satu dah prepare sebelum tu. Tengah nak bincang tu, kita mula dengan doa. InsyaAllah kalau kita doa dengan betul, dengan bahasa yang betul, insyaAllah pasangan kita yang dengar tu pun dia akan terbongkar emosi dan perasaan dia. Kan? Bermula dengan doa. Doa ni very powerful. Saya buat aktiviti Syafiq di Jemona. Saya buat aktiviti hanya dengan menggunakan doa saja. Memang subhanallah luar biasa kesan efek pada emosi kita. Masya-Allah. Dan juga hati. Sebab tu apa-apa saja perbincangan kita nak buat, mulakan dengan doa. Insya-Allah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, teman sekalian, adalah kena tunjuk hormat. Perbincangan tunjuk hormat. Respect kita punya spouse, kan, pasangan kita. Suami, walaupun kita ketua keluarga, respect isteri. Sebab apa? Isteri kita tetap seorang manusia. Isteri kita tetap seorang manusia yang ada emosi, ada hati yang perlu dijaga. Kalau kita malas sangat nak jaga hati isteri, kan, tak payah kahwin lah, senang. Kan? Hidup seorang-seorang. Tapi sebab bila kita dah berkahwin, hati dia yang kita miliki sekarang ini, yang kita terima amanah dan tanggungjawab untuk kita jaga. Kan? Untuk kita jaga. Jadi kena respect. Dia tetap manusia. Dia ada keperluan emosi dia. Dia ada keinginan dia. Dia ada kehendak dia. Jadi respect. Apatah lagi isteri dengan suami. Kan? Walaupun isteri mungkin berpangkat besar. Contoh ekstrim lagi. Kan? Tapi mesti respect kepada suami. Sebab apa? Dia tetap ketua keluarga. Walaupun mungkin pendapatan dia lebih kecil. Kan? Jadi respect. Macam mana respect ni? Antara cara kita respect. Pertama, bercakap jangan menyindir. Kan? Jangan menyindir. Saya dah kahwin dengan awak ni lama dah, kan. Tapi satu sen pun saya tak pernah rasa duit awak. Contoh. Kan? Saya rasa lebih baik kahwin dengan jiran Bangla pun, tapi Bangla kaya. Contoh. Contoh, maaf saya sebut kan. Ini gurauan lah. Tapi nak ceritanya, disebabkan apa? Sindir-sindir ni dia tidak memberikan, dia sebenarnya akan menyakitkan hati. So bila hati sakit, emosi tak stabil balik. Itu je. Okey. Dan yang kedua, jangan merendah-rendahkan pasangan. Jangan merendah-rendahkan pasangan. Kan? Apa-apa saja, mungkin pasangan kita ada buat salah. Mungkin pasangan kita tidak pandai macam kita. Kan? Tetapi jangan merendah-rendahkan pasangan. Ya, awak apa tahu? Saya dah kerja lama. Saya tahu saya pernah bekerja. Awak tak pernah bekerja. Awak duduk rumah je jadi suri rumah. Apa awak tahu? So itu sebenarnya semua itu menunjukkan ketidakhormat kepada pasangan. So bila tak hormat pada pasangan, apa akan berlaku? Perbincangan jadi tak seimbang. Manusia ni ada maruah. Manusia ni sanggup berbunuh mempertahankan maruah. Sebab itu perbincangan yang baik adalah perbincangan yang meraihkan maruah di kita dan juga pasangan. Sebab itu kena jaga, jangan sindir. Okey, yang ketiga, ini saya nak pesan betul-betul ni. Yang ini. Jangan mencelah. Kan? Bagi habis. Ayat tak habis lagi nak jawab dah. Kan? Ayat tak habis lagi nak jawab teruslah. Nak jawab kena sabar, jangan jawab dulu. Bagi dia habiskan dulu. Kan? Sebab apa? Itu tanda kita hormat. Kan? Jadi satu, yang kedua, itu perspektif dia. Bagi dia peluang untuk meluah. Kalau anda masih ingat tentang belok emosi, saya selalu cerita, kan. Bayangkan belok emosi itu tengah besar ni, sangat besar ni. Tengah lepas angin kita tutup. Kan? Belok emosi pasangan kita. So apa berlaku? Tersentaklah kawan tu. Kan? Jadi biar dia lepaskan, biar dia luar dulu. Okey, maknanya kalau kita takut tak ingat, catatlah poin. Kan? Catatlah poin. Kan? Tulis pun tak apa, tak ada masalah. Kemah sangat tulis perbincangan keluarga, tak apa, dah baguslah. Kan? Supaya tak terlepas. Kan? Berbanding kita tak nak nampak skema, tapi habis semua benda poin kita tak ingat. Bila bincang. Jadi itu pun nak kena jaga. Dan yang terakhir adalah guna teknik burger.
Jadi burger ni saya kongsi sekejap lagi lah kot. Boleh. Sekejap lagi. Sebab tengok saiz kering dah berubah. Ini sebab dia nampak lazat tu burger. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Fazli, dan untuk para pendengar, untuk anda yang ingin menghantar soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Berehat sekali lagi untuk waktu ini, kembali selepas ini. Dengan aplikasi MyTMB, anda boleh mengurus akaun dan memantau penggunaan elektrik anda pada bila-bila masa di mana sahaja. Muat turun aplikasi MyTMB di Apple App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Kempen Sejuta Barakah Ramadan bersama Haluan. Satu medan untuk kita berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan di dalam dan luar negara. Penerima adalah daripada kalangan asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan ramai lagi. Sumbangan dibuka untuk iftar, beg makanan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Untuk maklumat lanjut, hubungi hotline 011-2051-1909 atau layari barakahramadan.com. Barakah Ramadan dengan memberi. Rabbuka, siapa Tuhanmu? Bagaimana engkau habiskan usiamu? Soalan ini takkan dapat dijawab oleh kita andai kita hidup dalam lalai dan leka. Belum terlambat untuk kita berubah. Jom restart hidup kita dengan tapak yang telah disediakan oleh Yaminika. Layari yaminika.com sekarang ini dan rasai pengalaman dan perubahan diri bersama Yaminika. Yaminika.com. Tibanya bulan Ramadan, umat Islam di seluruh dunia bersiap dengan penuh gembira untuk menghidupkan kembali keindahan Ramadan. Namun, bayangkan bagaimana pelarian Syria menyambut Ramadan kali ini. Di kem-kem pelarian Syria, kelaparan dan kemiskinan telah menghantui penduduk di sini. Para pelarian tidak mempunyai apa-apa untuk disuapkan kepada anak-anak mereka. Ya, ini adalah realiti. Hampir sepanjang tahun mereka bergelut dengan keadaan hidup yang sangat sempit sehingga tiada istilah kenyang dalam kamus hidup mereka. Dari realiti tragis ini, atas rasa tanggungjawab dan prihatin, kami dari Pertubuhan Peduli Insan Malaysia mengambil ikhtiar dengan melancarkan kempen infak Ramadan Syria ke-10 untuk menyediakan juadah iftar pada bulan Ramadan yang penuh barakah bagi memenuhi impian mereka dan membawa kegembiraan anak-anak di sana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seseorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, pasti Allah akan memudahkan kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa memudahkan orang yang sedang dalam kesusahan, pasti Allah akan permudahkan baginya urusan di dunia dan akhirat. Sanggupkah anda membiarkan saudara kita di Syria bersendirian di bulan Ramadan? Mari bersama Pertubuhan Peduli Insan Malaysia berkongsi pahala berganda pada bulan Ramadan dengan menyumbang kepada pelarian miskin di kem ini. Untuk membantu saudara-saudara kita di Syria, hulurkan sumbangan anda melalui www.peduliinsan.org. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa
yang aman tenteram. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati. Betul, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Kita bincang hari ini dengan tajuk yang kita bawakan di bahagian yang ketiga dah. Ramadan, bulan penyelesaian konflik rumah tangga. Sebenarnya banyak juga soalan yang kita dapat di talian WhatsApp Konti. Ada yang bertanya, Tuan, macam no ni, kalau pasangan kita ni susah nak bawa bincang, Masya Allah. Kalau bincangnya mungkin jadi gaduh ke, jadi lain pula kan. Nanti Tuan berikan sikit lah pandangannya, insyaAllah. Itulah, mungkin sambung kembali bersama Tuan Fazli. Kita nak tahu burger tu macam mana. Silakan Tuan. Silakan. Lapar dah. Sedap pula bincang waktu ni kan. Allah. Tambah-tambahnya ada cheese pula atas tu. Silakan Tuan. Silakan Tuan. Sebenarnya teknik burger ni dia teknik untuk komunikasi lah. Kalau kita nak tegur seseorang, saya memang banyak mencadangkan teknik burger ni. Sebab apa burger ni, kita kalau tengok struktur burger tu kan, dia bermula dengan roti di atas. Roti ni lembut kan. Roti ni lembut, dia punya gebu dia, kemudian ada daging. Okey, daging. Cuma saya minta tolong ini kita nak fokus burger yang asas saja, tak ada keju, tak ada sayur semua, tak ada sos, tak ada. Bayang nanti. Okey, so daging dia kemudian ada ditutup balik dengan roti di bawah kan. Okey. So dalam teknik komunikasi, kalau kita nak tegur seseorang, kita mulakan dengan kelembutan dan juga pujian, contoh. Kan? Dengan pujian. Contoh, nak tegur suami kan, kata, abang, saya memang kan, saya dengan abang ni kan, saya bahagia betul dengan abang. Saya seronok betul dengan abang, kahwin dengan abang. Terima kasih abang pilih saya. Kan saya tak tahulah kalau abang pilih si seorang lagi itu kan, mungkin saya rasa saya tak bahagia macam ni kan. Puji dulu. Dia puji dulu, roti tadi. Kemudian barulah kita tegur. Cuma bang, saya sejak akhir-akhir ni saya rasa macam, saya tak tahulah, mungkin salah saya kot. Saya rasa macam saya tak bahagia macam dulu lah bang. Kan? Saya tak tahu apa yang saya tak kena. Mungkin adakah saya tak berusaha dengan lebih baik ke kan? Abang rasa macam mana? Nampak tak? Okey, dia nak masuk pada isi poinnya tu, maknanya daging lah tu. Kan? Kemudian bila dah bincang, okey, ditutup balik dengan apa? Dengan roti balik. Kan? Roti ni apa dia? Kita boleh melihat dari sudut harapan. Kan? Alhamdulillah bang, terima kasih bang, abang berterus terang dengan saya kan. Saya tak tahu, mungkin selama ni saya ingat abang suka saya buat macam ni. Rupanya saya baru tahu abang tak suka rupanya. Kan? Tapi tak apa bang, insya-Allah lepas ni saya akan baiki, saya akan buat apa yang abang suka tu, saya akan buat macam yang abang nak. Kan? Dan saya pun kalau boleh bang, kita doa dengan Allah bang, kita bahagia sampai ke syurga bang, sampai di akhirat nanti insya-Allah kan. Sebab apa, bahagia kita bahagia kat dunia ni, untuk anak-anak kita juga, anak-anak kita pun tengok bahagia pada kita kan. Bila tengok kita bahagia, anak-anak pun akan bahagia. Ya kan? Jadi maknanya, nampak tak? Dia tidak, orang yang dengar pun dia tidak akan rasa ofensif. Kan? Dia tidak akan rasa macam diserang. Kan? Jadi sebab apa? Sebab cara dan kaedah tu tadilah. Ini saya cerita ni khusus untuk orang Melayu. Sebab apa? Orang Melayu memang hati kita lembut. Orang Melayu ni memang cepat terasa hati. Kan? Kalau orang outspoken sikit, kita rasa macam malah nak bincang. Kan? Sebab tu kemungkinan kalau saya nak respon kepada soalan-soalan tadi, susah nak bincang. Ada tak perbincangan pernah dibuat sebelum ni? Itu soalan saya. Sebab kemungkinan respon yang sekarang ni adalah disebabkan oleh pengalaman lampau. Mungkin peringkat awal dulu dia memang pernah bincang, tapi bila bincang berlaku salah menyalah, tuding menuding. Kan? Kita tengah bincang soal A ni. Kan? Contoh isteri ajak bincang, abang, kenapa abang rasa sekarang ni macam kurang nak bercakap dengan saya kan? Kan? Kurang nak bercakap saya. Okey, fokusnya adalah isu komunikasi tu. Pada kurang bercakap. Tapi
Rupanya suami jawab benda lain. Dia kata, awak tu kan sibuk kerja balik lambat. Apa kaitan dengan yang itu tadi? Maknanya dia tidak bincang topik by topik. Tapi itu menggambarkan bahawa macam saya sebut di awal tadilah, punca-punca kepada situasi sekarang ni berbeza pada sudut pandang suami, pada sudut pandang isteri. Sebab tu kena bincang untuk satukan dan kita cari penyelesaian secara bersama. Kan? Jadi sebab itu pada saya sekarang ni bila cerita tentang teknik burger tadi, ini salah satu teknik yang baik untuk kita bincang. Kan? Dalam bahasa yang mudah sebenarnya kita bincang dalam keadaan nak menjaga hati pasangan, tetapi mesej mesti sampai. Jangan sampai jaga hati tapi mesej tak sampai. Kan? Awak rasa saya ada masalah tak? Awak rasa saya setakat kita kenal ni, setakat kita kahwin ni, awak rasa saya okey tak? Okey, tapi dalam hati ya Allah dia punya tahu kan. Kalau boleh nak tulis kat Facebook tu panjang status dia, siap boleh lukis lagi geram kat pasangan dia tu. Kan? Sebab itu penting untuk berterus terang. Jaga hati jangan sampai memusnahkan hubungan. Jaga hati jangan sampai membenarkan kejahatan atau membenarkan ketidakadilan atau membenarkan benda yang tak patut berlaku. Sebab benda yang perlu ditegur. Cuma yang paling penting kaedah menegur bagaimana. Saya nak kongsikan satu istilah disebut sebagai positive statement override. Okey, sebab saya baca satu buku ni, dia cerita istilah ni dipopularkan oleh Robert Weiss daripada University of Oregon. Dia cerita pasal dalam rumah tangga yang orang bahagia ni ada bergaduh tak? Ada. Kan? Jangan kata orang lain, saya dengan orang rumah pun kadang-kadang, mana ada macam tu? Kadang-kadang tertinggi suara tiba-tiba kan. Tapi dia pun tak ambil hal, dan kadang-kadang dia tertinggi suara pada saya. Saya pun tak ambil hal. Kenapa? Sebab positif sentimen kita tu lebih mengatasi tentang benda yang intonasi yang kita rasa negatif waktu bercakap pun. Waktu argument pun. Sebab apa? Kita ada positif sentimen. Dia mengatasi yang lain-lain. Maknanya contoh, kenapa tinggi suara? Saya penat nak kot. Kan? Kenapa saya tak tinggi suara? Tengah serabut dengan benda lain kot. Jadi positivity tadi itu penting untuk apa? Walaupun mungkin ada sedikit perbezaan dari segi cara bercakap, mungkin ada nampak macam negatif sikit, tetapi bila kita positif dengan hubungan kita lebih kuat berbanding dengan cara bercakap yang mungkin sedikit negatif. Contoh. Jadi saya nak ceritanya penting untuk kita macam disebutlah gaduh-gaduh sayang lah. Orang apa dia, pasangan bahagia pun gaduh, bukan tak gaduh. Cuma gaduhnya terkawal, gaduhnya tidak menyakitkan hati. Dia bukan tak sakit hati langsung, sakit tapi tetap menyayang, lebih sayang tu lebih kuat lah, insyaAllah. Macam tu lah kan. Alhamdulillah. Ada lagi Tuan Fazli? Tapi ada soalan? Soalan banyak sebenarnya, tapi kita tak sempat untuk waktu ini. Kita membawa soalan, insyaAllah minggu hadapan bawa soalan itu. Dan untuk waktu ini Tuan Fazli tinggal sedikit masa lagi, mungkin untuk kata-kata terakhir dan pesanan dari Tuan Fazli, silakan. Teman-teman sekalian, para pendengar sekalian, ayo kita ambil kesempatan Ramadan. Ramadan adalah bulan mustajab doa. Waktu istajabah doa ni terlalu banyak kan? Waktu kita berpuasa, waktu sahur, waktu berbuka kan? Dan inilah waktu yang terbaik untuk kita mengadu pada Allah. Kadang-kadang kan, cuba kita cek balik kita. Waktu kita tengah bahagia ni, kita mengadu dengan Allah tu macam mana tahap dia? Kan? Macam mana doa kita dengan Allah? Kadang-kadang tak ada perasaan pun. Kita hanya template je doa tu dibaca mengikut skrip semata-mata. Tak ada emosi langsung kan. Jadi kadang-kadang Allah kurniakan kita sedikit ujian dalam rumah tangga. Kenapa? Kerana supaya aduan kita mengadu pada Allah, doa kita lebih berharap pada Allah, meningkat kualiti emosi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu pada saya, apa saja situasi kita, kadang-kadang bila kita rasa kita bahagia semua, kita rasa sangat bahagia, serba cukup, tak ada masalah langsung, hati-hati. Takut apa? Takut Allah uji kita dengan kesenangan supaya kita jadi makin jauh. Jadi sebab itu, sekalian, saya seru sangat-sangat apa saja isu yang kita hadapi. Ini bulan Ramadan. Sebab itu bulan terbaik untuk menyelesaikan konflik, bulan yang terbaik untuk menyelesaikan apa jua isu sebenarnya. Kan? Dan ambil kesempatan bulan ini, bulan yang stabil emosinya, bulan yang mustajab doanya. Apa lagi yang kita nak? Saya rasa apa lagi yang kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan? Melainkan segala kelebihan yang Allah beri pada bulan Ramadan.
Dan moga-moga Allah redha kita walau apa jua ujian yang kita lalui, insya-Allah. Ini saya ucapkan selamat untuk all out dia 5 untuk 10 terakhir Ramadan ini. Moga-moga kita mendapat Lailatul Qadar. Allah membalirna Lailatul Qadri. Amin. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Dan di akhir ini terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Fazli Aziz. Insya-Allah Tuan, kita akan jumpa lagi untuk episod akan datang. Terima kasih banyak. Episod raya kan? InsyaAllah. Tengok macam mana nak kena sambung balik ni. Ada banyak lagi. Burger ni dengan apa lagi yang kita tak tahu lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM dan kekalkan pendengaran anda hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kota Baru 89.8. Rancangan itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Tenaga Nasional. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Dalam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan tenaga elektrik secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Tutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, tetapkan suhu penyaman udara pada 24 darjah Celsius dan gunakan lampu LED bagi menjimatkan tenaga. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Johor Bahru 106.2. Kempen sejuta barakah Ramadan bersama haluan. Satu medan untuk kita berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan di dalam dan luar negara. Penerima adalah daripada kalangan asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan ramai lagi. Sumbangan dibuka untuk iftar, peng makanan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Untuk maklumat lanjut, hubungi hotline 011-2051-1909 atau layari barakahramadan.com. Barakah Ramadan dengan memberi. Hai, saya Dr. Irma. Saya pernah ada masalah kulit. Jerawat, jeragat bertumpuk bawah mata, kulit berminyak, pori terbuka dan berparut hitam yang bodoh. Saya pernah habis puluhan ribu ringgit mencuba variasi rawatan dan produk. Akan tetapi, saya kecewa kerana semakin parah, kulit saya menjadi sangat sensitif dan saya mendapat eczema yang sangat teruk. Dari situ, saya nekat untuk mencari formula sendiri untuk mendapatkan kulit sihat yang saya idamkan. Akhirnya, Alhamdulillah, saya berjaya merealisasikan dengan Dr. Irma Skincare. Rangkaian Luna Glow dan Angel White, saya berharap dapat membantu ramai orang mendapat kulit sihat yang mereka idamkan seperti saya. Dr. Irma Skincare, produk yang mempunyai kelulusan KKM dan juga keluaran syarikat yang diiktiraf halal oleh JAKIM, boleh membantu masalah jerawat, jeragat, parut, kedutan pramatang, kulit berminyak dan kulit kusam. Dapatkan kulit yang sihat dengan Dr. Irma Skincare, jenama yang boleh menjadi rakan baik anda. Dr. Irma boleh didapati dengan mudah di Shopee dan Lazada dalam situasi pandemik COVID-19 dan juga Perintah Kawalan Pergerakan. Kami telah melebihkan kaki tangan kami untuk menguruskan pembelian secara online supaya lebih lancar dan teratur. Jika anda berada di Singapura, kami juga ada di platform Shopee SG. Jikalau anda ingin lihat dan pegang sendiri produk kami untuk menambahkan lagi kepercayaan, produk kami berada di cawangan Aeon Store di seluruh Semenanjung Malaysia dan juga di Co-op Pharmacy. Untuk maklumat lanjut tentang Dr. Irma, boleh hubungi 018-386-5100 atau layari laman web drirma.com. Atau yang paling mudah, Google sahaja Dr. Irma Skincare untuk dapatkan info lanjut mengenai produk-produk Dr. Irma Skincare. Dapatkan Dr. Irma Skincare sekarang. Hubungi 018-386-5100. Dr. Irma Skincare, rakan baik kulit anda. Satu dalam sejuta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Syria Malaysia sedang mengadakan misi Ramadan Share lah untuk memberi bantuan buat pelarian Syria yang memerlukan. Nak tak kita bantu taja iftar mereka? Hanya dengan RM30 untuk satu slot, lawati cintasyriamalaysia.com. Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapat pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat Tirmizi. Ingat Syria, ingat cinta. Ramadan ini share lah. Penangnya fikir nak masak apa hari ni. Timbuk pencak odeh Cik Ana kan ada? Kok bulu, mana nak boli, makan steamboat.
di malam hari. Tak sah tak do, kalau prodaki masak-masak Cik Yana namun ibori. Ingat, dan ingat Cik Yana, sampai kotor kat padu kona. Ingat, dan ingat Cik Yana, fenomena, fenomena. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pohon kehadrat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan